Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kerana sudi hadir ke kelas Ustaz. Okey, macam yang kamu sedang lihat, okey, di hadapan kamu ini adalah satu bahagian dalam satu cerita. Ada satu scene dalam satu cerita ni. Kamu nampak tengok kan teknologi dia tu. Okey. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah yang kita lihat babak dalam cerita Iron Man. Kalau kamu tengoklah movie tu. Okey, dalam cerita Iron Man tu ada menunjukkan banyak teknologi yang dimiliki oleh Tony Stark. Okey, dan yang paling kita kenal ataupun kita tahu ialah teknologi dia. Yang ni. Suit dia, suit warna merah dia tu. Suit Iron Man lah kita panggil dia. Okey, Ustaz bukan nak tengok ataupun nak bincang tentang Iron Man, pakaian dia apa semua, tak nak pun. Okay, Ustaz nak cakap berkaitan teknologi. Dalam cerita ni menunjukkan teknologi ini digunakan untuk berperang atau berlawan, selamatkan orang dalam berperang lah. Sama juga macam zaman Nabi Muhammad dulu. Okay, teknologi digunakan salah satunya pada waktu peperangan. Okey. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah pembangunan negara Islam dari sudut teknologi. Okey, seperti yang kamu lihat di dalam gambar ni, ada dua orang yang sedang meneliti sesuatu. Sepertinya sedang melihat macam matematik, ukur-ukur, tak tahulah apa benda tu. Okey, tapi apa yang Ustaz nak cakap ialah tokoh-tokoh Islam yang kita boleh katakan tokoh sains terkenal di seluruh dunia. Tokoh sains Islam yang terkenal. Okey, ada banyak. Okey, ada yang terkenal dari sudut kedoktoran, pasal perubatan, penyakit-penyakit dan lain-lain. Ada juga yang berkemahiran dalam bidang matematik. Kira-kira adalah formula-formula yang tinggi-tinggi lagi yang kamu pun tak pernah tengok lagi. Okey, ada juga yang dalam bidang geografi, bidang falsafah, bidang lain-lain, bidang lain-lain lah, macam-macam lagi bidang yang berkaitan dengan dunia ni. Okey, untuk pengetahuan kamu, banyak nama-nama tu sebenarnya kamu dah biasa dengar. Buktinya, cuba kamu ingat balik masa kamu tahun 3 dulu. Kelas-kelas, nama kelas-kelas kamu. 3 Al-Biruni, 3 Al-Idrisi, 3 Khawarizmi, 4 Ibnu Battuta, dan lain-lain. Okey, itulah nama-nama tokoh sains yang tokoh sains yang Islam. Okey, contohnya Ibnu Sina, tokoh perubatan, tokoh perubatan Islam. Al-Khawarizmi merupakan tokoh matematik yang Islam, tokoh matematik Islam. Al-Biruni, tokoh sejarah dan juga ahli falsafah, juga orang Islam. Al-Idrisi merupakan tokoh geografi, ahli yang pakar tentang geografi dan juga merupakan orang yang Islam. Itulah hebatnya orang Islam pada zaman dahulu. Okey, sekarang ni kita lihat balik kepada zaman Rasulullah dulu. Apakah teknologi yang digunakan semasa zaman Rasulullah? Okey, antara yang Ustaz sebut tadi ialah sewaktu peperangan. Okey, antaranya digunakan atau jelas kita boleh tengok melalui senjata. Okey, apa senjata dia? Antaranya pedang. Ada lagi senjata lain, manjanik, iaitu meriam, dan juga dubabah, kereta kebal. Okey, buktinya Nabi Muhammad pernah menghantar 2 sahabat ke Jarashi.
atau kita sebut sebagai Damsyik, untuk belajar cara membuat senjata baru. Okay, nanti saya akan tunjukkan kamu apa itu manjanik dengan dubabah, dan juga apa itu pedang yang canggih. Beza dengan pedang biasa. Okey, kedua, dari sudut waktu solat. Dalam zaman dulu mana ada jam, mana ada jam masa. So waktu solat dia tengok macam mana? Okey, berpandukan matahari dan bayang-bayang dalam menentukan waktu solat. Okey, mereka menentukan kiblat dan waktu solat melalui ilmu ukuran bayang-bayang dan juga melihat kepada matahari. Itulah caranya. Kalau siapa orang yang ada tahu atau ilmu-ilmu tentang bayang, dengan ilmu tentang matahari ni, kedudukan matahari, okay, kamu tak payah pakai jam pun kamu boleh hidup. Kamu boleh tahu waktu maghrib bila, waktu zuhur bila, waktu asar bila, subuh bila. Kamu tengok langit je. Tengok langit, warna dia macam mana, kamu boleh tahu. Dan last sekali, dari segi pengangkutan. Okey, zaman dulu, pengangkutannya tak adalah kereta. Pengangkutan yang jelas kita boleh tengok zaman dulu ialah kuda dengan unta. Yang digunakan dalam menghadapi peperangan. Masa tu dekat kuda dengan unta tu dia ada ikat lah alat duduk semua tu. Itu boleh kita kata teknologi dah juga. Ataupun kita kata kereta kuda. Kuda kat depan diikat dengan ni, ada tali apa semua tu. Bila kuda tu berjalan, ada macam benda belakang tu bergerak sekali. Kereta lembu apa semua tu. Itu pun kita kata teknologi zaman tu. Nak angkat barang berat, manusia tak larat, jadi guna haiwan. Kalau zaman dulu, diorang guna unta dengan kuda untuk mengangkat senjata dan bekalan semasa peperangan. Okey, sekarang ni Ustaz nak tunjukkan kamu teknologi semasa zaman Rasulullah dulu. Ini gambaran-gambarannya. Okey, pertama sekali kita pergi lihat kepada manjanik dan dubabah. Okey, inilah dia meriam dan kereta api zaman Islam dulu. Alah, ini kamu selalu tengok dalam perang, dalam cerita-cerita katuk, cerita-cerita Inggeris yang lama-lama tu. Kereta kebal ni inilah, kereta kebal digunakan untuk bawa meriam. Meriam ni macam ni. Dekat tempat ni dia letaklah api panas ke, macam benda bahan letupan ke apa. Lepas tu ada tali, nanti dia Ustaz tak tahu lah, dia potong ke, macam kamu selalu tengok tu. Lepas tu melompat benda ni, terbang pergi ke arah kawasan musuh. Okey, inilah dia manjanik dan dubabah yang Nabi hantar sahabat untuk belajar di negara Damsyik. Okey, ini dia pedang. Kita katakan sebagai pedang Damaskus. Okey, macam mana kita nak tentukan pedang tu canggih ke tak? Teknologi pedang tu canggih ke tak? Melalui kekuatannya. Senang pecah ke? Atau senang pecah pula dah. Senang patah ke? Tajam ke tak? Okey, makin tajam, makin kuat, makin susah patah. Bermaksud teknologi yang digunakan untuk buat pedang tu sangat canggih. Seterusnya, ini yang Ustaz kata tadi. Cara nak tengok kiblat melalui bayang dan juga waktu solat melalui matahari. Adalah Ustaz nak terang, Ustaz pun tak adalah pandai benar ilmu tu. Tapi nak kata ilmu tu boleh dipelajari. Dan kalau kamu mahir, memang kamu boleh baca waktu solat dan juga baca arah kiblat tanpa menggunakan kompas dan juga jam. Okey. Dan yang terakhir, inilah dia unta. Okay, kita haiwan sekarang ni, ia tetap dikira teknologi. Sebab haiwan tu haiwan lah, maksudnya diikat apa dekat unta tu apa semua. Itulah dia teknologinya. Cuma Ustaz ambil salah gambar. Ustaz tak ambil gambar yang ada alat-alat dekat sini. Okey, apakah last sebelum kita habis? Apakah itu kebaikan teknologi? Okey, antara kebaikan teknologi ialah pertama, beri kehidupan yang mudah dan selesa kepada manusia. Okay. Macam sekarang ni, walaupun kamu tak boleh pergi sekolah, tapi sebab adanya teknologi, kamu masih boleh lagi belajar. Boleh tengok YouTube, ada video-video belajar kat YouTube. Boleh Google Meet, boleh juga jumpa cikgu, jumpa kawan-kawan, walaupun tanpa berjumpa depan mata, tanpa bergerak, dekat rumah je.
Itulah salah satu kebaikan teknologi. Kedua, dapat bantu meningkatkan kemajuan negara. Semakin canggih sesuatu teknologi di negara itu, bermaksud negara itu semakin maju. Dan yang terakhir, dapat membantu orang lain. Contohnya, dengan adanya teknologi kita boleh sedekah secara online. Contohnya, kalau zaman dulu, kalau tak ada bank yang online semua ni, semua kena hantar, kena bagi duit kat sana. Susahnya nak bagi bantuan dekat orang yang jauh-jauh. Kena berjumpa dia dekat negara luar sana, bagi duit depan mata. Sangat susah. Okey, itu sajalah kelas kita untuk minggu ni. Ustaz harap kamu semua fahamlah apa yang Ustaz ajarkan. Ustaz minta maaf, Ustaz bukan sengaja tak nak buat kelas dengan kamu. Tapi Ustaz kena pergi sekolah. Ustaz dipanggil untuk adalah perjumpaan dan lain-lain. Okey, Ustaz harap kamu dapat faham apa yang Ustaz ajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan, tunggu jap. Tugasan kamu tengok dekat dalam kelas, dalam grup. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum.